Lindung diri, lindung semua pada waktu ini kembali bersama dengan Hani dan juga Munawar untuk kita berkongsi tentang bagaimana kesan emosi itu terhadap keseluruhan keluarga dan bagaimana dari segi pengawalan emosi juga tu mampu untuk kita mengawal kesejahteraan keluarga dari segi pelbagai aspek termasuk ibu bapa dan juga tak dilupakan anak-anak yang berada serumah dengan anda tentunya. Dan pada waktu ini kita nak berkongsi tentang keluarga dan kesejahteraan emosi untuk anak-anak bersama-sama di talian saya Skype pada waktu ini Dr. Azmawati Muhammad Nur yang merupakan pensyarakan dan kaunselor berdaftar Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, Hani dan Munawar. Baik Doktor, kita sedia maklum Doktor dalam tempoh pandemik ini topik berkenaan pengurusan emosi dan juga mental kanak-kanak ini adalah sangat penting kerana kita sedia maklum golongan kanak-kanak ini merupakan golongan yang rentan dari segi emosi dan mentalnya. Keupayaan mereka untuk menyerap tekanan tidak sama dengan golongan dewasa. Jadi mungkin untuk permulaan ini Doktor boleh berkongsi berkenaan kesejahteraan keluarga dan juga kesejahteraan mental kanak-kanak. Doktor. Okey, terima kasih Munawar ya. So, terima kasih di atas jemputan dan pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai topik yang sangat berkait rapat dengan diri kita iaitu kesejahteraan psikologi. Okey, tapi sebelum itu Munawar izinkan saya ya untuk berkongsi apakah maksud kesejahteraan psikologi itu sendiri. Okey, untuk makluman semua para pendengar, individu yang sejahtera dari segi psikologinya seharusnya mempunyai mood dan juga emosi positif. Contohnya gembira, perasaan yang bahagia dan mungkin bersemangat. So rendahnya daripada emosi negatif ya, takut, perasaan bimbang dan berpuas hati daripada segi kualiti kehidupan itu secara umum ya. Dan manakala bila kita lihat kualiti kehidupan secara khusus, kita berpuas hati terhadap pekerjaan, terhadap kekeluargaan itu sendiri. Dan ini ya secara tidak langsung membolehkan seseorang itu berfungsi secara positif. Contohnya kita memiliki otonomi untuk dalam pembuatan keputusan ya Munawar. Dan selain itu juga ya izinkan saya untuk berkongsi sedikit bila kita sebut tentang kesihatan mental. Pepatah Arab ada mengatakan akal yang sihat terletak pada tubuh badan yang sihat. Al-aqal salim fil jismi salim. Pepatah ini juga ya Munawar dan Hani yang menerangkan mengenai bagaimana betapa pentingnya sebenarnya kesihatan fizikal kita ini untuk membentuk kewarasan akal dan juga kesihatan pemikiran yang baik. So manakala ungkapan Inggeris juga ada katakan there's no health without mental health. So kesihatan yang menyeluruh ini sebenarnya tidak akan jadi lengkap jika kesejahteraan emosi ataupun kesihatan mental itu tidak baik. So bila kita sebut tentang kesejahteraan mental pula ya, ramai yang mungkin beranggapan bahawa ianya sama dengan penyakit mental. Okey. So wujud di sini stigma ya, bila kita katakan nak jumpa kaunselor sebenarnya mereka akan rasa takut kerana mereka akan ingat bahawa ada stigma yang mengatakan akan dikaitkan dengan penyakit mental. Contohnya penyakit mental ni adalah berbeza ya tuan-puan. Ia adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak kita ya, yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang itu yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. So sebagai contoh penyakit mental kita dah mungkin pernah dengar skizofrenia, gangguan kemurungan yang sangat ekstrim. Dan walau bagaimanapun sangat kerap bila kita lihat pesakit-pesakit ini dilabelkan. So berbalik kepada soalan tadi bila kita sebut tentang kesihatan mental dan bagaimana ia akan dihubung kait dengan kesihatan mental anak-anak. So untuk makluman semua para pendengar di luar sana, banyak kajian-kajian yang telah dilaksanakan ya, yang menunjukkan bahawa golongan ibu yang bergelut dengan emosi, yang mana kesejahteraan emosi dan mental mereka ini terganggu semasa tempoh kehamilan. Ini masa sedang hamil ni, dijangka akan melahirkan anak yang dijangka ya mengalami masalah emosi dan tingkah laku seawal usia 2 tahun. Kita boleh lihat. Dan malah konflik yang berlaku oleh ibu bapa ini juga akan ditunjukkan dan menjelaskan bagaimana berlakunya masalah emosi bagi kanak-kanak di awal usia. Selain daripada itu juga, Hani, ibu yang mengalami tekanan
dan juga kebimbangan dalam tempoh prenatal ini sebenarnya lebih cenderung melihat masalah tingkah laku kanak-kanak ni kita boleh lihat daripada dikeluarkan seperti perasaan marah, kita boleh tengok anak-anak kita ini gelisah ya. So oleh itu pentingnya ada keperluan sokongan. Selain itu juga bila kita dalam mungkin sekarang ni kita sedang menghadapi PKP 3.0 dan kita lihat banyak statistik yang menunjukkan ada isu-isu rumah tangga yang berlaku dan peningkatannya daripada anak-anak ini juga ada kecenderungan untuk menghadapi masalah-masalah daripada segi emosi kita lihat amat tinggi. Dan sekiranya ya ini bila kita katakan tadi masalah ekonomi di dalam keluarga itu sedang berantakan. So di dalam satu teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, di sini ya kita nak lihat bagaimana faktor persekitaran itu sendiri dan bagaimana cara berinteraksi ibu dan ayah itu boleh mempengaruhi pembelajaran dan tingkah laku anak-anak ini melalui cara apa? Melalui pemerhatian. So they observe. Melalui kita ni sebenarnya macam model ya, role model. Dan mereka ini secara tidak langsung meniru tingkah laku, meniru sikap dan akan orang kata apa keberjangkitan daripada segi reaksi emosi ibu bapa tu. Jadi sekiranya dalam keluarga itu berantakan ataupun bergaduh ataupun mempunyai komunikasi yang mungkin tidak baik, ini secara tidak langsung akan ditiru dan diikuti oleh anak-anak. So sebagai kesimpulannya, saya ingin mengatakan di sini bahawa keluarga sememangnya merupakan satu aspek ataupun satu bahagian yang sangat penting yang kita kena jaga, yang sangat berkait rapat dengan kesejahteraan psikologi anak-anak itu sendiri. Kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang memikirkan kenapa ya setengah keluarga dan kanak-kanak lain mempunyai tahap kesejahteraan yang lebih tinggi. Jadi kita kena reflect balik pada diri kita dan ramai juga yang mengetahui bahawa keluarga yang bahagia akan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak. Sekiranya kesejahteraan itu terjaga, maka baiklah kesejahteraan anak-anak mereka insya-Allah. InsyaAllah. Baik, mukadimah daripada doktor dan dalam masa yang sama kita war-warkan talian pada anda untuk anda hubungi ya, itu talian 0322013395. Kita sudah pun berada di talian pada waktu ini pemanggil kita yang pertama. Oh, okey, terputus. Minta untuk hubungi kami kembali 0322013395. Okey, baik doktor. Kita dah bahawasanya mana rutin harian yang kita boleh katakan berubah secara mendadak sejak kita berlangsungnya PKP apatah sekali kita 3.0 meletakkan kanak-kanak dalam keadaan bingung, cemas dan juga agak tertekan sebenarnya. Jadi macam mana kita nak tahu dari segi perubahan tingkah laku, simptom-simptom yang perlu ibu bapa perhatikan kalau ada perubahan yang perlu diberi perhatian serius oleh ibu bapa? Okey, terima kasih Hani. Saya pasti tadi Hani pun sebut, saya pun ada sebut juga dalam keadaan pandemik COVID-19 dan juga PKP 3.0 ni nak menjaga, mendidik dan membesarkan kanak-kanak ataupun anak-anak kita sendiri sangat mencabar ya. Tak kiralah daripada mereka ni anak kecil sehinggalah remaja ya. Memang sangat mencabar. Ibu kita ni sekarang adalah segala-galanya untuk anak kita. Kitalah guru, kitalah doktor, kitalah rakan sepermainan, kitalah juga kalau ada sistem internet down, kita jugalah jadi technician. So ramai di sini yang beranggapan ya hanya orang dewasa sahaja yang boleh mendapat gangguan daripada segi aspek kesihatan mental dan juga penyesuaian. Di kala ini tadi bila kita sebut PDPR pun dah online sekarang ni. Naluri anak-anak kita tahu yang mereka ni especially anak-anak yang kecil, mereka suka bermain dan sekarang semuanya dalam confined space dan kena belajar di atas talian. Kalau dulu mereka bolehlah berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain, tapi sekarangnya kurang interaksi tersebut. So bila kita kata di sini mungkinnya terdapat ya. Dan sebelum tu saya nak terangkan mungkin cara mereka nak mengekspresikan masalah atau tekanan yang dialami itu berbeza dengan orang dewasa. Seringkali mereka ni meluahkan melalui tingkah laku dan kita mungkin terlalu cepat untuk menghukum. Ibu bapa mungkin terlalu cepat untuk menghukum. Dan anak-anak kita ni especially ya di bawah 5 tahun memang akan dan juga sekiranya ini berlaku secara berpanjangan. Tadi kita ada sebutkan tentang penyesuaian, adaptasi ya. Sekiranya mereka tidak boleh mengadaptasi, ini yang kita risaukan menjadi satu
simptom yang lebih teruk. Contohnya, mungkin mereka juga mengalami gangguan hyperactive deficit tumpuan atau lebih dikenali sebagai ADHD, dan sekiranya ada mungkin yang mengalami spektrum autism, gangguan kegelisahan dan wujudnya depresi, pembelajaran, ini semua kita dapat dengar. So selain itu juga berbalik kepada soalan tadi bila Hani tanyakan saya simptom atau tanda-tanda awal. So yang kita boleh lihat ni apabila anak-anak ni mudah menangis, mudah merengek, ada yang mengalami kesedihan tetapi mereka simpan di dalam sebab takut mereka nak jaga hati ibu dan ayah. Mereka tahu ibu dan ayah risau tapi mereka terpaksa menyembunyikan. So ini mungkin mereka merasa sedih, macam tak ada ruang untuk mereka keluarkan, dan kita boleh lihat juga kita boleh lihat dan observe daripada kehilangan minat anak-anak itu sendiri. Okey, baik. Doktor, kita gantung dulu jawapan doktor berkenaan simptom-simptom awal yang perlu diberikan perhatian oleh ibu bapa. Tadi perasaan sedih dan juga kehilangan minat. Kita akan teruskan penerangan itu sebentar saja lagi. Kita sekarang ini akan menjawab panggilan daripada salah seorang pemanggil kita, iaitu Encik Muhammad daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Encik Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Encik Muhammad. Assalamualaikum Dr. Aziz. Saya Muhammad, bekas student Dr. Aziz. Ya kan? Alhamdulillah. Soalan saya lah, mungkin kalau kita melihat angka kematian yang semakin meningkat dan proses kematian tersebut terlalu singkat. Jadi bagaimana dengan emosi anak-anak yang mana mungkin mereka kehilangan ibu ayah dalam masa yang singkat. Sebagai contoh, 2 minggu sebelum ayah dia sihat elok je, tapi selepas 2 minggu disebabkan COVID-19 meninggal dunia, dan emosinya semestinya terganggu dan tidak stabil. Jadi bagaimana kita nak atasi isu-isu yang macam ni? Terima kasih. Baik. Terima kasih Encik Muhammad. Cantik soalan daripada Encik Muhammad itu, doktor. Ianya merupakan satu realiti sebenar yang berlaku dalam tempoh pandemik COVID-19. Mungkin ada penerangan daripada doktor untuk kita membantu perkembangan psikologi anak-anak yang kehilangan, bukan saja ada yang kehilangan ibu, ada kehilangan bapa, ada yang kehilangan dua-duanya sekali, doktor. Allahu Akbar, ini satu persoalan yang saya rasa kadang bila kita terpaksa menangani atau berdepan dengan isu ini, ia memang satu peristiwa ataupun satu kes yang sangat menyayat hati. Tidak dinafikan untuk para pendengar di luar sana dan para penonton, pandemik COVID-19 yang menular ni telah orang kata tu sejak setahun lalu dan nak masuk 2 tahun ni telah memberikan kesan yang sangat besar kepada ramai pihak. Saya suka dengan soalan Cik Muhammad tadi, sangat menyayat hati apabila virus ini merangkut nyawa orang-orang yang dekat dengan kita. Kita juga ada dengar bagaimana anak-anak ini kehilangan orang yang tersayang. Mereka tak dinafikanlah fasa kesedihan atas kehilangan orang yang tersayang atau orang yang terdekat ini memang akan mengganggu gugat emosi mereka. So yang terkini mungkin tuan-puan pernah mendengar tentang perkabaran satu keluarga yang kehilangan ibu ayah dalam masa tempoh 2-3 hari sahaja, iaitu adik Nazura Nabila, kalau tak silap saya, yang berumur 19 tahun, dan bagaimana beliau juga merupakan seorang pelajar dan di usia muda terus cekal dalam menghadapi situasi dan dugaan yang amat berat ini. So bila kita kata bersedih, Cik Muhammad, kesedihan adalah satu respons yang normal apabila kita menerima hakikat kehilangan seseorang, bencana atau peristiwa yang traumatik itu semua. So mungkin perkara pertama yang mereka lalui adalah bila mereka mendapat satu kejutan, shock, kita kata shock, tidak percaya. Mungkin mereka perasaan-perasaan inilah, kedukaan, ada mungkin perasaan marah. So ini adalah reaksi-reaksi yang biasa. So dalam proses dan proses kesedihan atau berkabungnya, izinkan saya untuk berkongsi sedikitlah. Kita sebenarnya ada 5 tahap kesedihan. Yang pertama, bila kita dalam proses penyangkalan, denial, di mana kita tak percaya, kita shock, dan kemudiannya ada wujud stage yang keduanya, itu mungkin kita wujud perasaan marah, kenapa, kita menyoal, dan yang stage ketiga kita akan ada tawar-menawar. Kita akan mula bercakap dengan Yang Esa, kita tawar untuk
kalau boleh dikembalikan. Dan sekiranya ini tidak dibendung dan mungkin akan membawa kepada depresi. Dan akhir sekali stage yang lebih baik itu bila mereka mula menerima. So bila kita lihat semula ya, di sinilah peranan kita semua itu sangat penting. Kita perlu ada satu tim intervention yang amat baik daripada helping professionals, daripada orang-orang yang mengambil berat daripada segi ekonomi mereka, daripada pendidikan mereka. So kita first kali kalau you tanya saya ya, soalan saya yang pertama, is the child broken? Obviously. So the first thing yang kita kena buat, kita kena lihat daripada sudut need assessment dia. Kita akan buat assessment, kita akan lihat dan bantu mereka. Kita nak bagi bantuan ya, tapi kita kena lihat dan faham apa yang mereka lalui. Encik Muhammad, contoh dalam kehilangan anak yang 8 orang tadi. Mungkin kakak sulung itu menunjukkan yang dia kuat. Tetapi sebenarnya dia juga melalui satu proses yang sangat, orang kata hanya dia yang faham. So kita kena faham juga dengan tahap emosi anak-anak atau adik-beradik yang lain itu. Ya, so kita kena kenal pasti because psychological makeup mereka berbeza, cara mereka berfikir, cara mereka beremosi sangat berbeza dan ini yang akan ditunjukkan melalui tingkah laku. Jadi saya nak sarankan kepada kita semua, masyarakat sekeliling, kita boleh membantu dalam menunjukkan sikap empati yang tinggi. Kita perlu melihat, merasakan dalam keadaan mereka tu. Kadang-kadang kita selalu sebut sabar dan kita selalu kata positif. Ini yang kita risaukan kerana kita tak memberi mereka ruang. Kita tak beri mereka ruang untuk validasi, untuk menerima perasaan it is okay to be sedih. Tak apa untuk berasa sedih, tetapi selepas tu kita bantu untuk motivasikan mereka. Sebab ini adalah satu perasaan cyclical ya, dan juga please ambil perhatian, grieving selalunya bila kita bersedih dia mengambil masa yang lama. Dia bukannya sekejap je boleh hilang, tak boleh lagi pula hilang ahli keluarga. So di sini tim intervensi ni sangat penting untuk kita bantu anak-anak ini yang kehilangan ibu bapa ni untuk berhubung dengan orang lain. Dirisaukan mereka akan terperangkap dengan emosi ni. Bila mereka dah terperangkap tu susah nak keluar dan mereka akan mulalah menunjukkan simptom-simptom yang macam saya cakapkan tadi lah. Ada simptom depresi, itu yang kita risaukan. Dan juga mohon mereka kita boleh dapatkan bantuan daripada orang lain. So ini yang saya katakan tentang tim intervensi tadi. So dalam jangka panjang ya, Encik Muhammad, Munawar dan juga Hani, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh bangunkan daripada segi resilient, daya tahan mereka tu sendiri. So ini mengambil masa yang lama. Kita tahu benda ini amat sukar, tetapi ia boleh dilaksanakan dan peranan kita semua untuk membantu ini perlu kita tekankan dan kita nak melihat apa dia yang kita nak lihat tu ialah daripada segi perubahan pemikiran mereka, perubahan daripada perasaan. Ambil masa yang lama izinkan mereka berada dalam keadaan itu, tetapi kita bantu untuk positifkan mereka, tapi bukan orang kata kena positif all the time. Itu nanti jadi topik lain pula, toxic positivity. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Baik. Doktor, baik, itulah tadi kita telah beri sedikit kupasan juga berkaitan dengan simptom awal dan bila kita dah nampak sedikit simptom awal tersebut ataupun kita nak cuba, sebab tadilah doktor sebut ada juga yang cuba selindung diri mereka, cuba untuk hide daripada tunjukkan kepada ibu bapa mereka sedang dalam keadaan emosi yang cukup tertekan. Jadi macam mana untuk kita dari segi aspek komunikasi yang berkesan untuk kita kenal pasti, untuk kita pastikan anak-anak ini mampu untuk meluahkan perasaan dan menyatakan pada mereka it's okay kalau nak luahkan perasaan sebab semuanya ada penyelesaiannya. Ya, betul. Macam Hani katakan tadi, ya, kadang-kadang kita di rumah pun bila kita anak tengah bermain dan bergaduh kan, kita terus kata shh, kita buat begitu kan. Kita akan kata duduk diam. Kita tidak membenarkan mereka berkomunikasi kerana kita tahu kita stres tapi kita tak izinkan mereka untuk meluahkan. So komunikasi ni kita tahu, saya pasti semua tahu that komunikasi yang baik dan berkesan itu merupakan alternatif yang baik terhadap sokongan emosi. So banyak kajian yang telah dijalankan. Bila kita lihat bagaimana tiada komunikasi yang efektif atau berkesan dalam kalangan keluarga, ramai anak-anak remaja kita yang kita lihat banyak
banyak faktor tidak menjadinya ini kerana kurang komunikasi. Komunikasi yang berkesan ini sebenarnya sangat baik kerana ia membantu kita nak lihat daripada mereka ni dapat meluahkan. Contohnya ya, bila kita beri mereka ruang ya, kita dapat memberikan anak-anak ini perhatian yang sepenuhnya. Ketika berkomunikasi dengan mereka, yang paling mereka nak lihat sebenarnya Hani dan Munawar dan para penonton yang saya hormati sekalian, bila mereka rasa didengari dan mereka rasa that somebody is sensitive to what I'm trying to say, sensitive kepada permasalahan mereka. Mereka boleh buang perasaan malu tu, sebab siapa lagi untuk mereka lontarkan apa yang berada dalam dada mereka ni, dalam kerisauan ni pada ibu bapa ataupun pada ahli keluarga. Kita juga bukan sahaja daripada komunikasi verbal ya, yang ini kita tekankan juga kepada intonasi suara. Okay, kadang-kadang ya kita lihat Hani, kita kata okey, tapi bila muka kita tu okey, tapi muka kita ni. So benda-benda ini memainkan sangat peranan yang sangat penting, daripada komunikasi verbal, daripada intonasi suara dan perkataan yang digunakan, dan juga gerak badan. Belajar untuk gunakan bahasa badan untuk maksud saya belajar untuk memahami bahasa badan anak-anak ni, belajar untuk mendengar. Kadang-kadang kita hearing but we are not listening. Ya. Macam so itu penting sebenarnya untuk kita fokuskan. Baik. Terima kasih. Ya, Doktor. Okey. Itu pentingnya komunikasi yang berkesan ini untuk membolehkan anak-anak kita merasa dihargai, disayangi oleh ibu bapa mereka. Dan Doktor, kita sekarang ini ada seorang lagi pemanggil, iaitu Puan Marziah dari Kuala Selangor. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Puan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Puan Marziah. Saya minta sedikit tips lah berkaitan dengan emosi kanak-kanak ni. Saya ada seorang anak yang sedang dalam proses DDPR lah, belajar daripada rumah. Apa yang saya lihat sekarang, dia ada menghadapi sedikit tekanan. Tekanan dia macam DDPR ni macam penuhlah masa dia. Dan sekarang dia sedang menghadapi ujian. So dia kadang-kadang dia menangis. Jadi saya nak minta tips dengan doktor lah. Macam mana saya nak menangani perasaan dan emosi dia. Okey, Sekian baik. kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Puan Marziah. Saya rasa ini satu soalan yang sangat baik. Tekanan daripada segi PDPR ni ya. Banyak aspek sebenarnya bila kita lihat daripada PDPR ni. Satu ialah apabila mereka mungkin tidak dapat bekalan daripada segi gadget yang baik. Satu lagi mungkin daripada segi internet. Yang paling ketara ya adalah apabila semua kita ini anak-anak lah. Anak-anak ini tak kira daripada kecil sampailah besar, sampai yang di universiti pun sebenarnya terkesan. Ya, di universiti pun terkesan, di mana kita lihat bahawa mereka ini sebenarnya dah biasa dengan traditional classroom, di mana mereka keluar dan ada dalam classroom tu mudah untuk berjumpa dan bertanya dengan guru-guru dan bertanya dengan kawan-kawan sekiranya mereka bersegan untuk bertanya dengan guru-guru, dan mereka juga boleh bersosialisasi dengan rakan-rakan. Tetapi bila mereka di rumah, jadi ini memang terkesanlah. Apa yang kita boleh buat seperti Puan Marziah tadi, saya terus pergi kepada tips ya. Sebenarnya kita ni ibu bapa ni kena memberikan sedikit kelonggaran. Kadang-kadang macam saya sendirilah amat risau bila lihat anak saya duduk je kan tiba-tiba pergi belajar. So mungkin di sini kita boleh berikan sedikit kebebasan. Memang kita ada rutin, tetapi berikan ruang sedikit untuk mereka berehat. Okey, di sini yang kita katakan di sinilah bila kita ada jadual, memang jadual itu bagus untuk mereka maintain, mereka follow. Tetapi jadual ini jangan kita kata untuk menjadikan atau menyusahkan. Kita ibarat macam main orang kata what you call that, playing kites lah. Kita main tarik tali, sesekali tarik, sekali-sekali lepas. So kita bagikan mereka kebebasan tu sedikit. Kadang-kadang kita perlu juga bimbing anak-anak ni untuk kekal aktif di rumah. So this is bila kita lihat anak-anak ni ada sedentary lifestyle.
So mereka dah tak aktif. Jadi mereka hanya fokus kepada belajar je all the time. So saya dapat lihat juga bukan sahaja macam saya kata tadi pelajar sekolah rendah ataupun kanak-kanak, sekolah menengah, juga pelajar di universiti yang bila mereka tidak dapat orang kata tu ekspresi daripada sudut banyak tenaga ni, itu juga boleh mendatangkan kesan. Dan mungkin kita boleh membimbing anak-anak kita ni untuk kekal aktif di rumah. Selain itu juga ibu bapa kita kena sentiasa berbual. Kita kadang-kadang kita lupa bahawa anak-anak kita semua ni social being. Kita hendak berinteraksi. Izinkan mereka kadang-kadang atau izinkan mereka untuk macam kita sekarang lah Skype, untuk Google Meet dengan rakan-rakan yang lain. Ajar mereka untuk bagaimana nak buat video call. Ini mungkin dapat menaikkan sikit spirit mereka tu. Seronoklah bila jumpa selain daripada keluarga di dalam rumah. Juga lihat daripada bagaimana kita nak bantu daripada sudut keperluan sosial dan emosi anak-anak tu sendiri. InsyaAllah bila kita dapat buat tips yang mudah-mudah ni je sebenarnya yang dapat membantu meningkatkan inisiatif pembelajaran tu. Yang paling penting ya Puan, bila kita dapat bantu anak-anak kita untuk tangani stres. Kita di waktu pandemik COVID-19 ni memang memberikan tekanan. Jadi kita boleh ada banyak cara untuk kita biarkan mereka externalize the feelings tu. First kali ialah berbual. Okay, berbual dengan ibu dan ayah. Terima kasih Hani. Okey, baik. Jadi itu dia. Jadi di penghujung ini doktor, pesanan dan juga saranan kepada ibu bapa khususnya dan juga bagaimana untuk kita sama-sama tangani terutama sekali juga bagi anak-anak yang memang selalunya kebanyakan masanya bersendirian, besar kemungkinan ibu bapa juga kurang memberi perhatian pada anak sebabkan kerja dan sebagainya. Okey, terima kasih. Di sini saya ingin share sedikitlah lagi satu tips yang mungkin kita boleh mengamalkan psychological first aid, iaitu dia ada 3L. Pertama sekali kita kena lihat. Kita lihat bagaimanakah emosi anak-anak kita di rumah tu, kita kena observe ya. Dan nombor 2, kita kena mendengar luahan hati mereka, ajak mereka berbual. Kadang-kadang bila kita sibuk bekerja dari rumah, macam saya sendiri, kita perlu ada masa yang singkat untuk berbual dengan mereka. Dan macam saya katakan tadi, 3L, look, listen, last sekali ialah link. Kita linkkan mereka mungkin dengan kawan-kawan, dengan sahabat handal mereka melalui sistem teknologi yang kita boleh guna pakai insya-Allah ni dan menawar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Dr. Azmawati Muhammad Noor, pensyarah kanan kaunselor berdaftar Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya atas perkongsian untuk hari ini. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu kita harapkan dengan apa yang telah pun dikongsikan tadi doktor dapatlah kita ambil dan kita manfaatkan dalam keluarga kita sendiri. Moga bermula pada hari ini akan ditunjukkanlah keberhasilan sekiranya anda mulakan dengan mendekati anak-anak anda. Walau apa jua rutin harian anda, kita cuba ubah untuk kesejahteraan kita bersama dalam sebuah keluarga.